Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita terus memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi berada bersama-sama dalam program yang penuh dengan amal-amal kebajikan. Kita mulakan dengan istighfar kita mulakan dengan suratul Fatihah, kita teruskan dengan bacaan surah Yasin iaitu hati kepada seluruh Al-Quran, dan juga kita teruskan dengan zikir-zikir lafaz tahlil kita, dan juga kita teruskan dengan doa serta selawat ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat meneruskan aktiviti sebegini dengan sebaik mungkin, dan kita mengharapkan apa yang kita lakukan pada pagi ini akan dicatat sebagai amal-amal yang soleh dan menjadi bukti pengakuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita merupakan umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi didoakan kepada seluruh sahabat-sahabat yang berada bersama-sama pada pagi ini berada dalam keadaan kesihatan yang terbaik, insya-Allah. Jadi kita menyambung kembali perkongsian pada pagi ini dalam kitab 30 wasiat Imam Syafi'i, dan kalau diikutkan pada minggu lepas saya nak bawa tajuk berkaitan dengan anak yatim, tetapi saya mohon kita masuk bab seterusnya terlebih dahulu, dan saya juga mohon kemaafan pagi ini ada sedikit masalah tadi terlewat, dan juga lain tak berapa nak okey, ada masalah tadi terputus sebentar. Okey, jadi itulah ujian kan dalam kehidupan kita ini. Ujian itu pelbagai, antaranya ujian yang diturunkan kepada kita adalah untuk memberikan kita suatu pengajaran, memberikan kita suatu perasaan, memberikan kita suatu rasa sama ada kita mampu bersabar ataupun tidak atas ujian yang berlaku. Kadang-kadang bila mana kita diuji, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila mana kita diuji, kita menyalahkan orang lain. Jarang sekali bila mana kita diuji, kita nak duduk muhasabah diri kita bahawa ujian tersebut sebenarnya tanda cintanya Allah Ta'ala kepada kita, sebagai tanda Allah Ta'ala menantikan doa daripada hamba-hambanya. Jadi insyaAllah kita masuk kepada bab yang ke-9, iaitu amal soleh sebagai perisai. Ustaz, ada suara ke telefon Kak Wan yang tak ada? Apa dia? Tak suara? Suara okey Kak Wan, suara Ustaz okey. Telefon Kak Kak Wan Wan tu. keluar dulu, Okey, suara okey. Terkejut juga saya. Dah setengah jam ni tiba-tiba tak okey. Okey. Okey, jadi kita masuk kepada tajuk yang ke-9, iaitu amal soleh sebagai perisai. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan, memberikan suatu peringatan kepada kita, dan pesan daripada Imam Syafi'i iaitu lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh kerana ia adalah pendinding dan perisai orang mukmin dan pelindung daripada serangan iblis. Lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh kerana ia adalah pendinding dan perisai orang mukmin dan pelindung daripada serangan iblis, kan. Jadi selama ini bila mana kita diganggu, kadang-kadang kita nak solat kan, kita nak solat, kita membaca ta'awuz bagus, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak diberikan gangguan dan juga diuji dengan gangguan iblis dan juga syaitan. Tetapi selain daripada itu, apa dia? Perbanyakkanlah amal-amal soleh sebagaimana yang diberikan pesan oleh Imam Syafi'i, kerana ianya menjadi pendinding dan juga perisai untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan ianya menjadi pelindung daripada serangan iblis. Jadi sebab itu perbanyakkanlah amal-amal soleh yang kita lakukan. Banyak sekali amal-amal soleh yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita lihat bahawa sesungguhnya
Dengan kita melakukan amal-amal soleh, itu menandakan bahawa kita menjadi seorang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melaksanakan amal-amal soleh dan kita meninggalkan segala larangannya, dan juga kita mensyukuri segala nikmat Allah, dan juga kita tidak kufur atas segala nikmat yang Allah Taala telah kurniakan kepada kita. Jadi dengan takwa yang ada dalam diri kita, ianya dapat dianggap sebagai salah satu daripada kumpulan amal-amal soleh yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan itu perlu kita lakukan dengan cara-cara yang ditentukan dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ianya berfungsi sebagai pendinding dan perisai daripada sebarang serangan dan godaan syaitan. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita niatkan apa dia, bila mana kita lakukan amal-amal kebajikan itu bukanlah untuk Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan kerana Allah tetapi bukan untuk Allah. Yang kita lakukan itu, setiap amal-amal soleh yang kita lakukan bukan untuk Allah tapi kerana Allah, dan sebenarnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kelebihan, yang mendapat faedah bukannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak mengharapkan pun setiap amalan kita. Allah Ta'ala tak mengharapkan pun apa-apa juga sedekah yang kita lakukan. Allah Ta'ala tak mengharapkan pun kita amalan-amalan seperti membaca doa, membaca Al-Quran, berzikir kita, berwakaf kita dan sebagainya. Tetapi yang mengharapkan setiap amalan tersebut adalah diri kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat apakah di antara amalan yang boleh kita lakukan yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i kan, dan juga amalan-amalan yang dianjurkan oleh para alim ulama, iaitu antaranya 7 amalan dalam rekod Imam Ibn Majah. Baginda Nabi SAW berpesan, sesungguhnya amal soleh yang akan menyusul mukmin selepas dia meninggal dunia. Sebelum ini kita biasa dengar 3 amalan soleh untuk kita bawa, iaitu apa dia, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh. Tetapi kita lihat menurut Imam Ibn Majah, baginda Nabi SAW berpesan yang bermaksud sesungguhnya amal soleh akan menyusul mukmin selepas dia meninggal dunia kelak adalah yang pertama, iaitu ilmu yang dia ajar dan dia sebarkan. Ini kita faham dah, selalu sangat kita dengar. Yang kedua iaitu anak yang soleh yang dia tinggalkan. Ini juga kita dah faham dah. Yang ketiga apa dia? Mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Okay. Yang keempat, masjid yang dia bangunkan. Yang kelima, rumah, iaitu tempat singgah musafir yang dia dirikan. Yang keenam, sungai ataupun saliran yang dia alirkan. Dan yang ketujuh, sedekah yang dia keluarkan pada waktu sehat dan masih hidup. Ini ada 7 amalan yang boleh kita lakukan sewaktu hidup kita. Tetapi amalan ini akan berterusan membantu kita apabila kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat serba sedikit huraiannya. Okey. Kerana apa? Bila mana kita bercerita tentang yang pertamanya ilmu yang kita ajarkan dan kita sebarkan, yakni ilmu yang bermanfaat. Baginda Nabi SAW menjelaskan yang bermaksud tiadalah suatu sedekah yang lebih besar yang disedekahkan manusia seperti penyebaran ilmu. Jadi ilmu ini juga sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai sedekah. Jadi sedekah yang kita lakukan bukan semata-mata dari sudut keuangan, dari sudut harta benda. Bahkan mengikut baginda Nabi SAW, ilmu yang kita sampaikan juga merupakan suatu sedekah, yang mana sedekah yang kita lakukan inilah sedekah yang lebih besar yang kita lakukan kepada manusia, seperti mana penyebaran ilmu ini suatu amalan yang terbaik untuk kita lakukan. Jadi bila mana kita katakan penyebaran ilmu ini sebagai suatu sedekah, kita nak sampaikan, nak sebarkan ilmu bagaimana? Nak tak nak, kita kena menuntut ilmu. Sebab itu talabul ilmu faridatun ala kulli muslim, kan? Menuntut ilmu itu menjadi suatu kefarduan ke atas setiap muslim. Dan setiap ilmu yang memberi faedah kepada orang lain, apalagi daripada sumber Al-Quran dan hadis sahih, adalah ilmu yang bermanfaat. Baginda Nabi SAW memandang berat soal menyampaikan ilmu, dan perkara ini jelas melalui hadis baginda Nabi SAW. Apa dia? Iaitu sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kan?
sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan apa-apa juga daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya dengan satu ayat. Jadi pagi ni sepanjang saya bercakap ni bukan satu ayat dah, rasanya banyak dah, sekurang-kurangnya 7 poin tadi dah. Jadi sebarkanlah, saya pun dapat pahala, sahabat-sahabat pun akan dapat juga pahalanya. Okey. Yang keduanya apa dia? Iaitu anak yang soleh yang ditinggalkan juga menjadi perkara yang menyusul mukmin setelah mereka meninggal dunia. Okey. Dalam ayat yang ke-21 surah At-Tur, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita perihal kelebihan anak-anak yang soleh dan juga orang-orang yang soleh. Yang dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman dan yang mana anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Allahu Akbar. Jadi bila mana Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mana anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, inilah yang dikatakan sebagai anak-anak yang soleh. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi didiklah anak-anak kita dengan amal-amal yang soleh. Okay, kalau yang pertama tadi, kita dituntut untuk menyampaikan ilmu, kan? Nak menyampaikan ilmu tadi perlu untuk kita belajar, kan? Belajar itulah sebagai sebahagian daripada apa yang dikatakan dalam surah apa nama ni? Yang pertama yang diturunkan, Iqra, kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu, sebagai yang telah diwahyukan. Menuntut ilmu suatu kewajipan. Jadi ilmu itu menjadi suatu kewajipan untuk kita tuntut. Manakala yang kedua iaitu anak yang soleh yang kita didik mereka menjadi seorang anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa taat kepada kita sebagai ibu dan juga ayahnya, kan? Jadi taatlah kita juga sebagai seorang anak. Kadang-kadang kita nak didik anak kita dengan agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, sedangkan dalam masa yang sama kita juga terlupa bahawa kita sebenarnya merupakan juga seorang anak. Kita ada seorang ibu, kita ada seorang ayah. Jadikan diri kita terlebih dahulu sebagai anak yang soleh kepada ibu dan juga ayah kita, kan? Ustaz, macam mana cara kita nak taat kepada ibu dan juga ayah kita sedangkan mereka telah tiada? Jadi perbanyakkan amal-amal kebajikan dan kita hadiahkan kepada mereka. InsyaAllah itulah antara sifat anak yang soleh, yang senantiasa taat kepada ibu dan ayah. Kan? Jadi kalau kata kita taat kepada ibu dan juga ayah kita, apa yang dipesankan oleh mereka sebelum ini sewaktu mereka hidup, maka kita laksanakan. Apa yang ditegah oleh mereka, maka kita tinggalkan. Kita santuni sahabat-sahabat mereka yang masih ada lagi. Kita berbanyakkan amal-amal dan kita niatkan kepada ibu dan juga ayah kita. Jadi sifat antara sifat anak-anak yang soleh iaitu taat kepada ibu ayah, tidak membantah segala apa yang diperintahkannya selagi mana mereka ini meletakkan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai panduan dalam setiap apa yang diarahkan kepada kita. Jadi ada sebuah lagu ni tentang anak yang soleh, kan? Sifat anak yang soleh mentaati ibu ayah, tidak membantah, malah mentaatinya.
halus peribadinya, mencontohi Rasulullah, tingkah lakunya dijaga, akhlak dipelihara, segala amalan dijaga hanya kerana yang esa. Jadi apa juga yang kita lakukan? Yang pertama tadi kita katakan taat kepada ibu ayah. Kemudian kita tidak pernah membantah segala apa yang ibu ayah kita perintahkan kepada kita. Kita contohi kepribadian akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala amal yang kita lakukan kita niatkan hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat ibu bapa yang soleh kerana doa anak-anak mereka. Begitu juga meninggikan darjat anak dan cucu disebabkan amal soleh ibu bapa. Menurut Imam Ar-Razi, ayat ini juga menjadi bukti bahawa kasih sayang ibu bapa yang beriman berterusan hingga ke akhir hayat ataupun sehingga ke akhirat. Jadi apa yang dikatakan seorang itu akan diangkat sebagai ibu bapa yang soleh kerana doa anak-anak mereka. Jadi kita nakkan ibu ayah kita diangkat sebagai ibu dan juga ayah yang soleh. Jadi perbanyakkan doa kepada mereka. Begitu juga bila mana kita nak anak-anak kita boleh diangkat darajat mereka, anak cucu kita diangkat darajat mereka, maka kita doakanlah mereka dengan doa-doa yang terbaik. Jadi insya-Allah kita tetapkanlah segala apa yang kita lakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana tetaplah nikmat ini hanya dikhususkan kepada ibu bapa dan anak-anak cucu yang sama-sama beriman dan mati di dalam keadaan iman saja, seperti yang jelas kelihatan dalam ayat yang dikongsikan tadi. Maka kita lihat pula yang ketiga, apa dia? Yang ketiga iaitu Mashaf Al-Quran yang diwariskan. Jadi Mashaf Al-Quran yang diwariskan ini dimaksudkan, kalau kita bayangkan selama ini Mashaf Al-Quran hanyalah Al-Quran semata-mata. Tapi kita lihat definisinya lebih luas. Maksud Mashaf yang diwariskan merujuk kepada Al-Quran itu sendiri yang disedekahkan oleh individu. Tidak kiralah Mashaf yang disedekahkan kepada orang perseorangan mahupun kepada sesebuah organisasi. Ulama turut menjelaskan buku-buku agama walaupun bukan mashaf secara khusus juga termasuk antara maksud hadis itu. Jadi bukan semata-mata Al-Quran, bahkan kitab-kitab karangan-karangan para alim ulama yang merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita hadiahkan kepada orang, bila mana kita hadiahkan kepada sekolah, bila mana kita hadiahkan kepada madrasah, bila mana kita hadiahkan kepada organisasi-organisasi yang tertentu, kitab-kitab itu juga merujuk kepada apa yang dimaksudkan sebagai mashaf yang dia wariskan. Jadi insya-Allah perbanyakkanlah kita mewariskan ataupun perbanyakkanlah kita hadiahkan, kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan sama ada Al-Quran ataupun mashaf-mashaf dalam bentuk kitab-kitab dan sebagainya. Jadi insya-Allah masuk bulan Ramadan ni biasanya kami bersama dengan NGO Pertubuhan Anak Muda Prihatin Darul Ihsan akan mengadakan program hadiah. Kita hadiahkan Al-Quran, beli Al-Quran dan kita akan serahkan kepada sekolah-sekolah tahfiz. Kita akan hadiahkan kepada organisasi-organisasi yang memerlukan. Kadang-kadang ada sekolah-sekolah, walaupun kita lihat sekolah ni sekolah di bawah sekolah kerajaan, tetapi bagi mereka tak ada bajet pun nak beli Al-Quran, nak hadiahkan kepada murid setiap seorang satu. Jadi insya-Allah kami Pertubuhan Anak Muda Prihatin Darul Ihsan saban tahun masuk Ramadan kami akan lancarkan program ini, dan alhamdulillah rasanya hampir beribu dah kita hadiahkan kepada mereka yang memerlukan. Okey. Jadi insya-Allah seterusnya pada kita membincangkan berkaitan dengan masjid yang didirikan, sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumkan sesuatu hadis yang bermaksud orang yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina untuk dirinya di syurga, yakni binaan yang seumpamanya. Orang yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina untuk dirinya di syurga binaan yang seumpamanya. Allahu Akbar, kan? Kita bina masjid bukanlah maksudnya kita ni ada duit. Kan sekarang nak buat masjid bukan murah. 10 juta, 12 juta, 15 juta. Ustaz, saya mana ada duit Ustaz nak keluarkan 10 juta. Kan?
Kalau tukar convert kepada rupiah pun belum tentu Ustaz. Kan. Jadi bukan bermaksud bila dikatakan orang yang membina masjid itu mesti membina sebuah masjid walaupun kita hanya ada kemampuan untuk menginfakkan keuangan kita untuk satu kaki persegi pun cukup. Ada setengah juga dia buat program untuk membina masjid ini dalam bentuk apa dia, kadang-kadang di peringkat awal dia kata siapa nak wakafkan satu batang besi, siapa nak wakafkan satu beg simen, siapa nak wakafkan satu batang tiang, itu juga sebagai sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai membina masjid. Jadi tidak mengira saiz masjid itu sama ada besar ataupun kecil. Dalam rekod Imam At-Tirmizi, orang yang membina masjid sama ada kecil ataupun besar, Allah akan membangunkan untuk dirinya sebuah rumah di syurga. Kita nakkan sebuah rumah di syurga, maka kita perbanyakkanlah melakukan sedekah kita, infak harta kita, dan juga bila mana ada peluang orang nak bina masjid, kita pun menjadi orang yang turut serta dalam menginfakkan keuangan kita. Selagi mana masjid itu digunakan, selagi itulah orang yang mendirikannya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maka yang seterusnya kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan rumah tempat, membina rumah tempat singgah musafir. Jadi kita nak bina rumah musafir macam mana pula? Ada orang tanya macam mana pula? Takkan saya nak bina rumah dekat R&R Ustaz? Kan. Biasa kan bila mana kita sebut musafir ni R&R, orang biasa berhenti kat situ. Kan. Jadi kita lihat takrifan ataupun maksud asal daripada apa yang dikatakan sebagai rumah tempat singgah musafir yang didirikan dalam hadis ini mempunyai kaitan dengan konsep wakaf di dalam Islam. Mewakafkan harta, tidak kira kita sama ada wakaf itu banyak ataupun sedikit, yang mana kita wakafkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tempat yang istimewa di sisi Islam. Takrifan asal wakaf ialah sesuatu itu dibekukan manakala hasilnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar menceritakan yang bermaksud Umar bin Al-Khattab diberikan bahagian dalam bentuk sebidang tanah di Khaybar. Beliau pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang apa yang sepatutnya dilakukan dengan tanah itu. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan sebidang tanah di Khaybar sedangkan aku belum pernah menerima harta yang lebih berharga daripada itu. Apakah yang kamu perintah supaya aku lakukan?" Bayangkan, kita tengok bila mana Saidina Umar ni terima suatu harta yang mana harta ini bukan harta yang sedikit. Dikatakan apa dia? Aku belum pernah menerima harta yang lebih berharga. Maksudnya itulah harta yang diperolehi yang paling berharga, yang paling disayangi, yang paling bernilai. Kan? Jadi kalau kita ni dapat sesuatu yang paling kita nak sangat, kita dapat sesuatu yang paling besar nilainya. Bila mana orang minta sedekah, kita akan sedekahkan yang paling sikit. Kan? Contoh, kita kata dalam poket kita, dalam wallet kita ada duit RM100 dan juga duit RM5. Kita sayang yang mana? RM100 ke RM5? Akan jawapan secara jujur semua orang akan cakap, Ustaz, saya sayangkan yang RM100, RM5 hilang tak apa Ustaz. Jangan hilang RM100, tak bayangkan RM100, RM5, yang RM100 hilang, RM5 tinggal Ustaz. Kan? Jujur saya cakap Ustaz, RM100 yang saya sayangkan. Jadi kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bila mana menerima harta yang paling disayangi, yang paling berharga itulah yang ingin diinfakkan, yang ingin diwakafkan, yang ingin disedekahkan. Kita kalau kata lalu tabung ada RM100 dan RM5, RM5 cepat-cepat kita masukkan dalam tabung. Kan, jangan tersilap masuk pula. Kan tersilap masuk, kita pergi jumpa pula dengan bendahari surau. Kan jumpa dengan bendahari itu, bagi tahu dengan dia, tadi silap masuk, saya nak masuk RM5, termasuk pula RM100. Boleh tak saya nak minta balik? Sudah kan. Jadi itu kita sebab kita sayang pada harta yang ada dalam poket kita. Tetapi berbeza dengan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh Sayyidina Umar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekiranya kamu mahu, kamu boleh bekukannya dan memberi dalam bentuk sedekah. Lalu Umar menjadikan tanah itu sebagai sedekah dan menetapkan bahawa ia tidak boleh dijual ataupun diwarisi. Jadi maksudnya apa dia? Itulah harta yang paling berharga yang Sayyidina Umar infakkan, yang Sayyidina Umar wakafkan
untuk dijadikan sebagai harta yang tidak boleh diwarisi. Bila mana tidak boleh diwarisi, bermaksud harta tersebut telah dibekukan, telah menjadi harta wakaf. Allahu Akbar. Hebatnya para sahabat baginda Nabi SAW yang senantiasa mencontohi akhlak dan juga kepribadian baginda Nabi SAW. Seterusnya kita lihat yang keenam. Apa yang dimaksudkan dengan sungai ataupun saliran yang dialirkan? Jadi ini merujuk kepada membina saluran air untuk kegunaan orang ramai. Mungkin kegunaan itu adalah untuk minuman, mungkin juga untuk pertanian dan lain-lain. Jadi semuanya dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada tanah sawah kan, jadi kan ada saliran, nak lalu kat kebun kawan sebelah tu kena lalu kebun kita dulu. Jadi itu sebahagian daripada apa yang kita lakukan kan, berkongsi saliran kita alirkan bukan sahaja untuk orang ramai, bahkan saliran ini juga ada kalanya digunakan untuk haiwan. Mereka nak nak minum di sungai yang kita alirkan, ataupun kita katakan perigi, kita katakan perigi kalau kata kita manfaatkan juga untuk orang lain, juga memberi manfaat. Kalau kata kita ada longkang parit kan, jangan kita pula berkira dengan jiran sebelah kita pula kan. Ada orang begitu kan, ada orang begitu. Ini tanah aku, ini air aku. Sedangkan semuanya Allah Taala yang telah kurniakan kepada dia. Dia tak punya apa pun. Kalau kata Allah Taala nak turunkan kemarau, ujian kemarau kepada dia, satu apa pun dia tak dapat. Okey. Jadi terkadang terdapat kawasan-kawasan yang susah bagi mendapat bekalan air, maka usaha membina telaga juga insya-Allah termasuk dalam maksud hadis. Mungkin juga kita tidak membina saluran baru, tetapi kita menggantikan saluran sedia ada yang sudah uzur kepada saluran baru yang bagus dan efektif. Jadi itu saya katakan tadi, perigi, kolam, ini juga sesuatu yang terbaik untuk kita infakkan, untuk kita wakafkan. Kan sekarang ada orang buat program infak telaga. Boleh kita infakkan kewangan kita untuk telaga-telaga bagi saudara mara kita yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang memerlukan telaga untuk mereka. Tetapi pastikan mereka ini adalah pihak yang betul-betul melakukan program tersebut. Dan yang terakhir, iaitu dikatakan yang disebut adalah sedekah. Sedekah sememangnya dianjurkan dalam Islam. Baginda Nabi SAW menyatakan dalam laporan At-Tabrani, orang yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya daripada lapar, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, ke dalam sebuah pintu daripada pintu-pintu syurga, dan tiadalah yang dapat memasukinya melainkan orang seperti dirinya. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga memaklumkan orang yang melapangkan suatu kesusahan orang beriman lain daripada kesusahan dunia, Allah akan melapangkan orang itu satu kerumitan daripada kerumitan akhirat. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Orang yang menutup keaiban orang Islam, Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba itu selagi mana hamba itu mahu menolong saudaranya. Jadi, bila mana dimaksudkan dengan sedekah bukan semata-mata dari segi kewangan, bukan semata-mata dari sudut harta, tetapi juga di awal tadi dari sudut ilmu juga merupakan suatu sedekah. Dan yang terakhir ini katakan apa dia? Sedekah yang kita lakukan bukan semata-mata dalam sudut keuangan, bahkan kita beri orang makan juga suatu sedekah. Kita melapangkan suatu kesusahan orang lain juga, Allah Ta'ala akan menghilangkan kesusahan kita di dunia dan juga di akhirat. Bila mana kita melapangkan kerumitan orang lain, Allah Ta'ala akan melapangkan kerumitan kita di akhirat. Sesiapa yang memudahkan orang yang susah, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Bila mana kita menutup aib kawan-kawan kita, orang lain, kita tutup aib mereka, Allah Ta'ala akan menutup keaiban kita bukan di dunia saja, bahkan keaiban kita di akhirat juga Allah Ta'ala akan tutup aib kita. Dan bila mana kita menolong hamba-hamba Allah, selagi itu jugalah Allah Ta'ala akan menolong kita, selagi mana kita senantiasa istiqamah apa juga yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya cukup setakat itu saja. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan sepanjang kita bersama pada hari ini. Sudah pastinya sebagai manusia biasa, banyak sekali kelemahan-kelemahan, banyak sekali perkara-perkara yang mungkin mengguris hati seluruh sahabat-sahabat pada pagi ini. Saya mohon kemaafan menyusun 10 jari dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah saya lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam melakukan amal-amal kebajikan dan ikhlas atas amal kebajikan yang kita lakukan, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kembali kepada puan admin kita, insya-Allah.
Alhamdulillah, amin, Allahumma amin, jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil, Ustaz Mahmud bin Mastam yang sudi bersama kita pada pagi ini. Dan kita doakan mudah-mudahan yang diuji dengan pelbagai penyakit, Allah permudahkan dan ijabahkan doa kita, mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna, dimudahkan segala urusan. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini yang menggunakan daripada kitab 30 wasiat Imam Syafi'i tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, menyuntik untuk motivasi kita, jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, menjadi insan yang bertakwa dan terus berselawat. Semoga amalan kita dicatat dan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Saya ingin war-warkan beberapa program anjuran Gemah Nur Iman, iaitu malam ini bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran bagi sesi yang keempat daurah fiqh pada pukul 8.15 malam nanti, iaitu siri yang terakhir. Dan kemudian pada 9 hari bulan 3 forum Ambang Ramadan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Major Haji Muhammad Naim, Ustaz Abdul Hadi Johari dan juga Ustaz Mahmud Mastam sebagai moderator pada malam tersebut. Dan juga sepanjang bulan puasa, rujuk kepada program yang kita adakan iaitu Ihya Ramadan, satu hari satu juzuk, bertadarus dan juga munajat sahur. Jadi rujuk kepada WhatsApp group Gemah Nur Iman untuk mengetahui program-program yang kita sediakan nanti. Dan untuk pagi ini kuliah duha kita ialah pada pukul 10 pagi. Kita akan bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Haji Wanjah Haji Senapi, iaitu dengan tajuk kuliahnya Andai Ini Ramadanku yang Terakhir. Jadi sama-samalah kita mengimarahkan kuliah duha pada pukul 10 pagi nanti. Jadi bagi ada peluang kesempatan, teruskan bersama dengan kuliah bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hajjah Wanjah Haji Senapi. Dan kepada yang ada urusan, semoga Allah permudahkan di mana pun kita berada pada kali ini. Dan teruskanlah berinfak untuk program-program tabung, untuk tabung Gemah Nur Iman bagi membolehkan Gemah Nur Iman menyelaraskan program-program kita di sepanjang bulan Syakban. Kita ada seminggu saja lagi dan seterusnya program-program Ihya Ramadan insya-Allah. Dan kita tutup kuliah kita dulu pada pagi ini, dan sebelum itu saya mohon maaf sekiranya ada kekilafan, kekasaran, ketelanjuran kata sewaktu mengendalikan kuliah pada pagi ini. Dan saya terus serahkan kepada Al-Fadil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan suratul As. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.